Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita meneruskan perbincangan huraian Asma Allah Al-Husna yang ke-18, iaitulah Al-Fattah. Dalam banyak-banyak Asma Allah Al-Husna ialah Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membuka. Fataha maknanya buka. Al-Fattah datang dengan sirah mubalaghah, memberi maksud Allah sungguh-sungguh membuka akan segala pintu kebaikannya kepada hamba-hambanya. Jadi Al-Fattah membuka ini kita boleh i'rab, kita boleh hurai. Sama ada merujuk kepada Al-Fattah, Allah yang membuka pintu rezeki. Al-Fattah, Allah yang membuka pintu kebaikan. Al-Fattah, Allah yang membuka pintu hati. Al-Fattah, Allah yang membuka pintu kemenangan. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah, maka Al-Fatah, terbukalah kemenangan kota Mekah. Tunggu lagi hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang fenomena Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Al-Fatah ini dalam banyak ayat dan dalam banyak aspek. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka Al-Fatah dalam konteks membuka rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Fatir ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wala yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Yang bermaksud, apa sahaja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa sahaja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Pada ayat ini secara jelas, Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan Al-Fattah. Ma yaftahillahu lin-nasi. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada manusia pintu rahmat daripadanya, kecuali akan mendapat kebaikan. Apa makna rahmat? Rahmat ini bahasa Arab, namun telah pun dimelayukan. Dengan maksud Arab pun sebut rahmat, datang-datang Melayu pun sebut rahmat. Sebelum PRU ke-14 pun sebut rahmat, selepas PRU ke-14 pun sebut rahmat, dan nak masuk PRU yang ke-15 pun sebut rahmat. Itu biar faham sikit tu. Apa maksud rahmat dengan bahasa yang lebih Melayu lagi? Iaitulah rahmat artinya kasihan belas. Apa maksud kasihan belas? Artinya
Kita mohon, wahai Allah, tolong tunjuk dan tolong tengok mana yang kurang pada aku, silalah kamu menampungnya dengan rahmat kamu. Contoh, wahai Allah, kalau kamu nampak aku ni bodoh sangat, cerdikkanlah aku. Di saat Allah Azza wa Jalla mencerdikkan kita yang bodoh, bermakna Allah Azza wa Jalla telah menurunkan rahmatnya melalui sifatnya Al-Fattah yang membuka pintu rahmat ke-19 daripada bodoh pindah kepada cerdik. Wahai Allah, kalau kamu nampak kami ini lemah, kuatkan. Kalau nampak kami ini ragu, yakinkan. Kalau nampak kami ini selaru, tenangkan. Kalau nampak kami ini sakit, sehatkan. Kalau nampak kami ini miskin, kayakan. Maka di saat Allah Azza wa Jalla memindahkan kita daripada zon yang tidak baik tadi, bodoh, miskin, sakit, kepada cerdik, pandai, kaya, sehat, itu semua tanda bagaimana fenomena rahmat Allah Azza wa Jalla mulai menyentuh kita, mulai sampai kepada kita. Siapakah yang memberikannya? Pastinya Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Fattah. Maka mustahak di sini kita mengenali Allah Azza wa Jalla supaya kita mudah nak berdoa. Kan bagaimana kita belajar dulu-dulu, apa tujuan kita belajar Asmaul Husna? Allah Azza wa Jalla menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu adanya nama-nama yang indah yang kita sebut Asmaul Allah Al-Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir sampai akhir. Maka tugas kita fad'uhu biha. Ketika mana kita berdoa kepada Allah, please tolong lantunkan Asmaul Husna. Tolong jangan sesekali berdoa dengan tangan kosong. Tetapi berdoalah dengan membawa buah tangan kepada Allah. Ini penting ya. Apa maksud berdoa kepada Allah dengan tangan kosong? Iaitulah, ya, kita angkat tangan, wahai Allah, aku nak kaya. Wahai Allah, aku nak sihat. Wahai Allah, aku nak cerdik. Ini namanya berdoa kepada Allah dengan tangan yang kosong. Dan dari segi darjat penerimaan, Allah Azza wa Jalla boleh saja tolak mentah-mentah akan doa kita, dan Allah juga boleh hold, tangguh untuk beberapa tempoh yang tertentu. Allahumma illa, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan kita membawa buah tangan dengan maksud melantun-lantunkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Syakur, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'us Samawati wal Ard. Wahai Allah, Ya Karim. Ini yang dimaksudkan berdoa dalam bentuk membawa buah tangan. Ya Allah, Ya Fattah, wahai Allah Tuhan yang Maha Membuka, bukalah pintu hati anak-anak aku ini supaya taat kepada ibu ayahnya. Nah, Ya Allah, Ya Razzaq, wahai Allah Tuhan yang membuka pintu rezeki. Kalaulah kepada orang lain kamu boleh susun rezekinya lumayan sekali, mereka itu hamba kamu, maka payah sangatkah kamu nak susunkan rezeki yang lumayan juga kepada aku, sedangkan kami juga hamba kamu. Ini yang dikatakan berdoa kepada Allah dalam bentuk membawa buah tangan dan bukannya dengan tangan kosong. Sesiapa yang berdoa dengan membawa buah tangan melalui melantun-lantunkan Asmaul Husna, maka Allah sangat hampir, sangat dekat, sangat suka untuk memustajabkan doa orang yang sedemikian rupa. Jadi Ustaz mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan mulai hari ini belajarlah agak bijaksana ketika mana berdoa, iaitulah dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Teknikal ni penting tuan-puan. Teknikal ni penting.
Kalau tak pandai teknikal, salah dari segi SOP-nya, maka kalaulah dalam dunia ni pun kita boleh faham ada hal-hal yang salah dari segi teknikal, maka borang kita di reject. Kita apply apa dia? Kita buat satu application, minta kerja. Okey, memberitahu kepada kita bahawasanya tarikh tutup untuk submit permohonan ialah pada 15 Oktober jam 5 petang. Kitanya datang jugalah ke JKR, by hand jugalah nak submit dokumen, tapi kita datang pukul 6. Tengok-tengok pejabat dah tutup. Kenapa tak memenuhi SOP-nya? Maka kita fala talumuni walumu anfusakum. Jangan merintih kepada JKR. Apalah JKR ni rigid sangat. Apalah JKR ni orang kata skema sangat. Tak skema. Kami dah bagi masa yang panjang sekali. 15 hari daripada 1 Oktober sampai 15 Oktober. Untuk peluang sesiapa yang nak submit tender. Nah, sila submit. Dan berakhir dengan jam 5 petang. Apa hal yang kamu datang, biarpun 15 hari bulan, tapi jam 6.30. Box lah pun ditutup. Maka di sini bukan silap ibu mengandung, kata orang, ini silap kita yang tidak memenuhi SOP yang sepatut dibuat. Demikian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bahasa mudahnya, kalau nak minta bodoh-bodoh gitu saja, sedangkan Allah itu hakim, maha bijaksana, Allah pun pandai juga nak ambil permintaan kita, hempaskan balik ke atas muka kita. Jadi harus bijaksana ketika mana memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu kita bercakap pada servis yang zahir, iaitulah minta sesuatu yang sama ada rezeki, sehat, kaya, cerdik, lantunkan Asmaul Husna, ya Fattah, ya Fattah. Nun di sana hadirin sekalian yang agak more deep, yang agak lebih dalam, iaitulah minta supaya Allah yang bersifat Al-Fattah tolong buka pintu hati kita sampai ke peringkat dapat hidayah. Dapat hidayah. Dan perkara ini juga hadirin sekalian, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang bermaksud, Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah bainana, tengok Allah guna perkataan Al-Fattah. Iftah, bukalah kepada kami di celah-celah kaum kami ini bil haq, dengan kebenaran, yakni hidayah. Wa anta khairul fatihin, engkaulah wahai Allah sebaik-baik Tuhan yang bersifat Al-Fattah. Maka di sini juga hadirin sekalian, sekali lagi laras doa ini mengandungi Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Fattah. 2 kali diulang, Rabbana iftah bainana. Ada iftah, dengan bahasa mudah iftah tu Al-Fattah lah. Saya tak nak pergi jauh berbincang dalam teori grammar bahasa Arab, tapi bahasa mudahnya Rabbana iftah tu iftah Al-Fattah. Kemudian hujungnya khairul fatihin, Allah juga Al-Fatihin, Al-Fattah, yang berkait dengan hidayah. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah kita berdoa, wahai Allah, engkau Tuhan yang bersifat Al-Fattah, yang maha membuka pintu hidayah. Bukalah pintu hidayahmu kepada kami. Bahkan kok ditanya, Ustaz, mana lebih penting berdoa Al-Fattah minta rezeki dengan Al-Fattah minta hidayah? Tentu sekali lah kita kata minta Al-Fattah hidayah itu jauh lebih lumayan pentingnya banding dengan Al-Fattah minta rezeki, kaya dan seumpamanya. Sebab apa? Pertamanya ialah hidayahlah yang menentukan seseorang itu masuk syurga, manakala kesesatanlah yang menentukan seseorang itu masuk neraka. Buktinya apa hadirin sekalian? Buktinya ialah subuh pagi tadi.
kita salat subuh, rakaat kedua, selepas rakaat, sebelum sujud, kita mencelah baca doa iftitah. Maaf, doa qunut. Kita membaca doa qunut. Cuba tengok wording ayat antara yang paling awal. Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Allah, ihdini. Tolonglah beri kepadaku hidayah sebagaimana kamu beri hidayah kepada orang lain. Bahasa mudahnya, wahai Allah, engkau Tuhan yang bersifat Al-Fattah kan, yang membuka pintu hati manusia dapat hidayah kan. Wahai Allah, tolong buka pintu hati aku dapat hidayah. Kalau kamu boleh buka pintu hati orang lain dapat hidayah, dapat petunjuk, payah sangat ke kamu nak buka pintu hati aku dapat petunjuk? Orang lain pun hamba kamu, aku pun hamba kamu. Ini yang kita merengek ketika mana menyebut Allahumma hdini fi man hadais. Biarpun pada masa itu kita kemungkinan belum makan nasi, sebutir nasi, belum minum air, setitis air, tetapi kita telah meminta sesuatu yang besar, sesuatu yang memisahkan di antara syurga dan neraka, iaitulah hidayah daripada Allah. Maka sekali lagi kita diminta supaya melantun-lantunkan Asmaul Husna. Tak tahulah kita ni bila berdoa keutamaan dia apa yang kita minta. Maaf cakap, kalau boleh Ustaz susun, orang Melayu Islam ni keutamaannya bila meminta kepada Allah ialah pertama, minta sihat. Kedua, minta kaya. Ketiga, minta panjang umur. Yang keempat, murah rezeki. Rasa-rasanya inilah yang dominannya. Wa imma ketika berdoa kat Malaysia, wa imma ketika berdoa di Mekah, depan Kaabah, wa imma ketika berdoa di Madinah dekat Raudhah. Empat ni lah. Minta panjang usia, murah rezeki, apa lagi, sihat tubuh badan, dan minta kaya. Hatta umur 90 tahun, sakit di ICU, anak sempat lagi telefon, Ustaz, mak saya sakit ni. Sakit apa? Sakit tua. Usia berapa? 95. Ustaz tolong doa. Doa apa? Doa panjang umur Ustaz. Pening kita dibuatnya. Kok nak panjang usia setara mana? Hidup ni sunnah hidup ni sunnah alam, mati pun sunnah alam. Pada satu sudut hadirin sekalian agak bahaya tu. Katakanlah Ustaz kerah seluruh pelajar-pelajar tahfiz Ustaz, 300 orang tu, okey, anak-anak tahfiz, jom kita berdoa kepada makcik yang usia 95 tahun ini supaya panjang usia. Takdirnya mustajab doa. Panjanglah usia 200 tahun. Kacau tu. Sejujurnya siapa yang nak di kalangan kita ni usia sampai 200 tahun? Berjalan bukan macam orang dah. Mak cakap macam biawak dah berjalan. Terhege-hege. Makan minum entah ke mana, tidur bangun entah ke mana, semuanya diuruskan oleh orang lain. Ketidakupayaan. Oleh yang demikian, kita pun kena smart dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mana Ustaz bawa balik umrah ni, hal yang sama berlaku ketika di Madinah. Adalah seorang jemaah bisik kepada Ustaz, minta supaya kata disehatkan family dia. Ada seorang yang sakit tua, ya, kurang lebih umur 90-an juga. Jadi Ustaz cuba educate balik cara berdoa. Mana lebih nak? Minta sepanjang usia, mustajab sampai 200 tahun, ataupun minta wahai Allah tolong berikan yang terbaik kepada nenek aku di sisi kamu. Mana yang terbaik? Surah. Kok panjang usia terbaik? Silakan. Kok kata mati segera? Itu kira yang terbaik di sisi Allah supaya tak menimbulkan fitnah kepada anak cucu. Jaga orang sakit ni penat tau. Jaga orang sakit di hospital ni penat. Kacau bilau jadual yang lain. Yang ni anak terpaksa cuti, yang ni
bekerja, yang ni masuk universiti, yang ni dah ada komitmen yang lain. Nak kata suruh mati tak mati. Jadi dia kata minta doa yang terbaik. Minta doa yang terbaik. Kok yang terbaik di sisi Allah ialah okey, ditamatkan riwayat hidup supaya apa, tak terus menanggung liability. Kita nak supaya anak cucu ni terus dalam keadaan sayang pemergian nenek ni. Bukannya pergi dalam keadaan menyampah sebab apa, lama sangat sakit menanggungnya. Dan alhamdulillah balik daripada umrah 2-3 hari, telefon sekali lagi, nenek telah pun meninggal dunia. It's okay, tak ada masalah. Pokoknya ialah kembali kepada bicara kita, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Fattah. Al-Fattah antara yang kita bincang di sini ialah taufik dan hidayah daripada Allah. Tuan-puan, kalau Allah memang kunci tak dapat hidayah, memang tak akan dapat hidayah. Bagaimana tuan-puan boleh fikir seorang Nabi, anak dia mati masuk neraka? Itulah dia anak Nabi Nuh. Itulah dia anak Nabi Lut. Tak terfikir dalam keadaan Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Siang malam, pagi petang, 990 tahun Nabi Nuh berdoa, berdakwah kepada kaum bangsanya, tapi tak terima. Antara yang tak terima ialah anak dia sendiri. Sehingga kan ketika mana Allah Azza wa Jalla turunkan hujan lebat, banjir besar yang menenggelam dan melemaskan semua orang-orang kafir yang engkar dengan ajaran Nabi Nuh, termasuklah anak dia sendiri, masih lagi sebagai seorang ayah Nabi Nuh pujuk anak dia yang tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul, naik kapal sekali. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anak, naiklah atas kapal ayah ni. Janganlah degil sangat. Takkanlah kamu nak mati tenggelam, simbolik kamu mati dalam keadaan kufur. Naik bersama dengan kapal ayah. Terima hidayah petunjuk daripada Allah. Padahal tenggelam timbul lemas ni, kok kita surrender sekejap kan, taqiyah pun tak apa, menipu pun tak apa. Ya. Tapi tak degil. Sa'awi ila jabal yu'simuni minal ma'. Tidak wahai ayah. Aku akan terus berenang dan berenang dan berenang. Aku akan bergantung pada kemuncak hujung di hujung sana. Nabi Nuh masih lagi beritahu, la 'asimal yawma illa man rahim. Wahai anak, hari ini Allah marah tau. Maka Allah akan menghapuskan segala sebab musabab untuk kamu terus hidup. Penghujung gunung yang kamu nampak juga akan ditenggelamkan oleh Allah. Wahala bainahumal mawj fakana minal mughraqin. Dan confirm sungguh tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Nabi Nuh masih pujuk Allah Ta'ala. Inna bani min ahli wa inna ahlakal haq wa anta khairur rahimin. Wahai Allah, matilah anak aku. Ni anak aku ni, kalau boleh excuse daripada masuk neraka kepada masuk syurga, boleh aku kira guna kabel lah. Karena aku ni, tengok. Allah Azza wa Jalla secara tegas, innahu laisa min ahlik, innahu amalu ghaira salih. Wahai Nabi Nuh, tu diam. Tutup mulut tu. Aku nak beritahu kepada kamu, dia bukan keluarga kamu yang sebenar. Sebab apa? Innahu amalu ghairu salih. Dia beramal dengan amalan yang tidak baik. Dia kufur akidahnya, dia melencong syariatnya, dia jengkel akhlaknya. Nak beritahu Masya Allah, betapa kental isu hidayah ni mutlak hak milik Allah. Maka berdoalah kita, Allah ya Fattah, wahai Allah Tuhan yang membuka pintu hati hidayah manusia, tolonglah import masuk hidayah itu ke dalam hati aku, pasangan aku, anak-anak aku. Masya Allah. Jadi biar kita mengerti hal ini, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, bahawa hidup ni bukan sekadar
Ya, Mak cakap bukan sekadar keluar dari rumah pagi, kemudian naik kereta, fikir nak punch card pukul 8, jangan melewati sehingga merah punch card kita, bekerja pukul 5, punch out, kemudian balik ke rumah. Sabtu Ahad cuti, hari Sabtu basuh kereta 3 buah depan rumah, hari Ahad bawa anak pergi zoo tengok buruk. Mak cakap tak cukup sekadar itu. Tetapi kita mesti fikirkan apakah kita sentiasa dapat hidayah daripada Allah ataupun tidak, pasangan kita, anak-anak kita dan seumpama. Ustaz nak tanya lah, mengundi ni ada kaitan dengan hidayah tak? Nak kempen, Ustaz awal sangat dah. Ada siapa yang berani jawab? Jangan takut, mana ada kerajaan sekarang ni. Kan? Kita kerajaannya. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, nak tahu kita mengundi ni ada tak implikasi hukum, halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib? Maka sila jawab soalan ustaz. Ada ataupun tidak satu masa dalam hidup kita ni agama tak kata apa-apa? Halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib, agama tak respon apa-apa. Jawabnya tidak ada. Ada saja respon agama atas segala tindak tanduk yang kita buat. Hatta keberadaan kita sekarang ini pun. Hatta keberadaan kita yang nampak bersimpuh, senyap, diam pun ada nilai di sisi Allah. Kalau kita duduk bersila atas lawa itu, sedang mendengar kuliah ni, sedang mendengar tazkirah ni, maka itu namanya duduk dalam keadaan boleh pahala. Nak kata sunat boleh, nak kata wajib boleh. Sianu bin Sianu duduk juga, bersimpuh juga, bersela juga, di surau tingkat 2 JKR juga. Tapi dia fikir nak rasuah, dia fikir nak tipu orang. Maka position dia pada masa itu berpindah. Kalau tadi kawan dia sebelah boleh pahala, sunat atau wajib, dia pula boleh dosa. Nah, yang ketiga duduk juga, tidur je. Contoh tidur syahid. Nah, itu pun ada implikasi hukum dia. Kalau tidur atas nama qailula, supaya ada tenaga malam nanti nak qiyamul lail, tahajud, maka qailulah ni penting. Maka tidur pada masa itu, ya sunat boleh pahala. Tapi kalaulah datang ke surau tingkat 2, asalkan bersila tidur, asalkan tidur bersila, pantang ustaz berkuliah, syahid macam dia. Yang ni nak kata apa, boleh katalah macam-macam tu. Nah, ini penyakit ni, kena berubat lah. Jadi nak beritahunya, setara yang kita kata diam, tidur pejam mata tu pun ada implikasi hukum, halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib. Takkanlah tajuk mengundi, pilihan raya, pilih pemimpin, terbabit dengan fiqhul ma'alah, fiqh implikasi. Pilih pemimpin yang tak baik, maka kelam kelibuk negara dibuatnya. Pilih pemimpin yang baik, amal sejahtera. Kesannya, bila amal sejahtera, mudah kita nak beribadah, tak serabut fikir benda yang bukan-bukan. Maka sudah tentulah tuan-puan, mengundi pilihan raya, nak pangkah calon mana. Demi Allah, ada implikasi hukum dia. Demi Allah, ada implikasi hukum dia. Yang membabitkan halal, haram, sunat, makruh, harus, wajib. Habis ustaz pilih siapa dia? Tu kena cari ustaz lain pula ceramah. Bagi sikit seorang. Jadi pokoknya kita kena faham, kembali kepada landasan Islam baru kita selamat. Baik, hadirin sekalian, itu ialah yang kedua, bicara tentang Allah yang bersifat Al-Fattah. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Fattah dalam bentuk meletakkan hukum. Al-Fattah di sini dengan maksud Allah Azza wa Jalla menetapkan
sesuatu hukum kepada hamba-hambanya. Hal ini boleh kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud falamma nasu ma dzukiru bih, maaf ya, yang ketiga ini ialah membuka khazanah kurniaannya dan kemurahannya kepada sesiapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Firman Allah Azza wa Jalla, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idzahum mublisun. Surah Al-An'am ayat 44. Ayat ini secara umumnya ialah bercakap tentang satu sudut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kemurkaan. Membuka pintu kemurkaannya kepada hamba-hambanya. Falamma nasu ma dzukiru bih, tak kala mana mereka lupa daripada mengingati Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah akan buka satu demi satu musibah, malapetaka, bencana. Pada masa itu Allah Ta'ala akan sentap si hamba tersebut untuk diazabkan mereka dalam keadaan mereka tidak sedarkan diri. Ini bahaya hadirin sekalian. Sebab itulah kita tengok bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali ada masa diturunkan hujan babola api. وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَرَةً مِنْ سِجِّلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Itulah yang berlaku kepada kaum Sadum, umat Nabi Lut. Diterbalikkan muka bumi atas ke bawah, bawah ke atas, diturunkan hujan babola api, menyebabkan mereka pupus baka sampai hari kiamat, dan daratan itu bertukar menjadi lautan dan kekal sehingga hari ini. Yang kalau kita pergi ke Jordan, kita akan bertemu dengan Deep Sea, laut mati. Itulah yang digazetkan sebagai penempatan residensi kaum Sadum umat Nabi Lut. Jadi Allah membuka pintu kemurkaannya, Allah hancur leburkan akan kaum bangsa tersebut. Ada masa Allah Ta'ala turunkan angin, turunkan hujan, ribut taufan. Wa amma thamud fa'uhliku bitaghiyah wa amma 'ad fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fala tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Samud kami binasakan dengan gempa bumi. Kaum Ad, Allah datangkan angin puting beliung yang memulas batang tubuh manusia selama 8 hari 7 malam sehingga tubuh yang bengik lembek itu keras membatu. Dan mereka ini pupus baka sampai kiamat. Soalannya ialah, apakah Allah Azza wa Jalla tidak banyak repeat musibah yang sama, malapetaka yang sama untuk menimpa umat akhir zaman? Boleh. Sebab apa? Allahu huwa. Allah yang sama. Tapi ialah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, musibah paling besar bukan dalam bentuk kemusnahan alam, biarpun berlaku, bukan tak berlaku kemusnahan alam, tetapi musibah yang paling besar ialah ditutupnya pintu hati hidayah. Ini merupakan musibah yang paling besar menimpa seseorang manusia. Apabila pintu hidayah mulai ditutup, yang kita sebut Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq, itu tak berlaku lagi, Allah tutup pintu hati hidayah. Nah, bila tutup pintu hati hidayah itulah yang menyebabkan kita rasa kenapalah teruk sangat wave life akan orang ini. Orang lain elok-elok minum air, dia minum arak. Dia boleh nampak minum arak itu lebih baik daripada minum air. Padahal kita ni habis-habisan jaga otak kita ni supaya siuman. Kita takut kalau kita ni seketika tiba-tiba orang kata tak siuman. Kok gila ke, kok sawang ke, takut. Tapi orang yang minum arak ni, para hadirin sekalian, Masya Allah, memang orang yang menempah untuk menjadikan diri dia yang cerit jadi bodoh. Ada kisah yang terbaru. Bagaimana ratusan ribu tempah arak minum di sebuah hotel gara-gara menyambut satu event.
yang dibuat oleh satu pihak kayangan. Jangan sebut panjang-panjang. Semuanya salah belaka. Geng-geng tak makan saman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya kita yang tahu dengar secara detail, diberitahu, ya Allah, sedih rasa. Ya, kita memakai image sebagai payung agama, sebagai contohnya, tiba-tiba di belakang tabir, kita buat perkara-perkara mungkar yang melumpuhkan otak kita sendiri, akal fikiran kita. Ini maksah malapetaka yang menimpa umat di akhir zaman. Jadi itulah hadirin sekalian yang dapat Ustaz sampaikan pada Allah yang bersifat Al-Fattah, dan bagi mengakhirinya seperti biasa kita baca doa ya di muka surat 64 itu, pada doa Allah yang bersifat Al-Fattah. Tuan-puan sila ikut bacaan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qalbi binurika warhamni bita'atika wahjubni an ma'siyatika wamnun alayya bima'rifatika ilahi aghnini biqudratika an qudrati wa bi'ilmika an ilmi wa biiradatika an iradati wa bisifatika an sifati fa anta sahibul madad wal futuhi wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang bermaksud, wahai Tuhanku yang maha membuka dan yang maha mengetahui, bukalah pintu hatiku dengan kegemerlapan cahayamu, rahmatilah aku dan ketaatan kepadamu, lindungilah aku daripada derhakamu, serta anugerahkanlah aku dengan ilmu ma'rifatmu. Tuhanku, jadikanlah aku cukup dengan kudratmu, bukan bergantung pada kudratku, dengan ilmumu, bukan bergantung pada ilmuku, dengan kehendakmu, bukan mengikut kehendakku, dengan sifatmu, bukan menghiasi diriku dengan sifatku. Engkaulah pemilik bantuan dan anugerah disingkapkan, dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan semoga selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Nabi, Rasul dan cahaya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat baginda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.